Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama pada hari ini dalam perkongsian mata pelajaran Maharat Al-Quran, tajuknya Turjumah dan Manhaj bagi riwayah Qalun an Nafi' Tariq Asy-Syatibi. Jadi Qalun ini kalau kita lihat namanya adalah Abu Musa. Dalam kitab Tarikh Qurra mengatakan Abu Musa ini adalah kunyah dia. Isa bin Mina bin Wardan. Dalam matan Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi mengarangkan wa qalu Nu'isa thumma Utsman warshuhum. Qalun itu namanya Isa dan Warsh itu Utsman. Jadi Qalun Isa bin Mina bin Wardan. Ataupun Abu Musa ini adalah nama yang keduanya. Dia ada cerita bagaimana datangnya nama Qalun. Kerana Qalun ini bermaksud baik dalam bahasa Rom. Qalun ini adalah anak angkat kepada Imam Nafi'. Beliau membaca Al-Quran dengan Imam Nafi' lebih kurang 20 tahun. 20 tahun lamanya beliau bertalaqi dengan Imam Nafi'. Milad, tarikh kelahirannya adalah pada tahun 120 Hijrah dan wafat di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 220 Hijrah. Baik, kita teruskan dengan manhaj Imam Qalun. Babul Basmalah. Bab Basmalah. Qara'a Qalun, membaca Qalun, isbat al-basmalah. Isbat mengekalkan basmalah baina surataini, di antara dua surah. Jadi di antara surah Al-Falaq hendak disambung dengan surah An-Nas, maka Qalun akan mengekalkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim di antara dua surah tersebut. Melainkan baina di antara surah Al-Anfal wa Taubah. Seperti mana yang kita maklum, di antara surah Al-Anfal dan surah Taubah tidak ada lafaz bismillah. Di surah Taubah juga memang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak dibaca bismillah. Jadi manhaj Qalun pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim di antara dua surah sama seperti riwayat Hafs yang kita baca setiap hari. Bab yang kedua adalah bab mim jamak. Mim jamak ini bermaksud mim yang menunjukkan ramai. Huwa, huma, hum. Jadi hum, di situ ada mim, maka mim itu adalah mim yang menunjukkan ramai. Jamak. Baik. Yang pertama, idza waqa'a mimul jam'i, apabila terletak mim jamak qabla harfin mutaharrikin, qabla al-harfil mutaharrik. Mim jamak itu terletak sebelum huruf berbaris. Contohnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kita dapat lihat di sini mim jamak terletak sebelum huruf berbaris. Bermaksud selepas mim jamak ni ada huruf berbaris, huruf waw. Itu syarat dia. Faquri'a biwajhain, maka Imam Qalun akan membaca dengan dua wajah. Wajah yang pertama, iskan mim jamak, mematikan mim jamak, seperti mana yang kita baca dengan riwayat Hafs. Qulubihim. Baik, iskan ini adalah wajah yang pertama bagi riwayat Qalun. Kalau apabila kita nak berbincangkan di antara wajah iskan dan wajah selepasnya, wajah iskan adalah wajah yang
pertama. Baik. Contoh bacaan iskan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu adalah iskan. Iskan ni bermaksud mematikan. Ya. Yang kedua, ba silah mim al-jama'. Silah. Ini adalah silah. Ya. Silah ini umpama dibubuh dengan huruf waw. Qulubihimu. Di sini hendaklah dibaca dengan silah bagi wajah yang kedua bagi riwayah Qalun. Cara bacaannya Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Baik. Syarat yang kedua di sini kita dapat lihat di sini ya. Idza waqa'at, apabila terdapat ba'da mimul jama', selepas mim jama', hamzatul qat'i, ada hamzah qata'. Ya, selepas mim jama' ada hamzah qata'. Hamzah qata' ni adalah huruf hamzah. Ya. Bukan huruf hamzah wasal. Ini huruf hamzah yang memang jelas, memang ada hamzah yang duduk di situ. Baik. Kita dapat lihat di sini ya. Selepas mim jama' ada huruf hamzah. Itu hamzah qata'. Okey. Contoh di sini lagi satu tuzirhum. Tidak termasuk dalam ini ya. Ini adalah huruf mim jama', selepas ni ada huruf lam. Tidak dikira. Ya, dalam perbincangan ini selepas mim jama' ada huruf hamzah. Faquri'a bi thalathati awjuhin. Faquri'a bi thalathatin awjuhin. Maka Imam Qalun akan membaca dengan 3 wajah. Sebelum ini, selepas mim jama' ada huruf berbaris, Qalun baca dengan 2 wajah. Yang pertama iskan, yang kedua silah. Ya, silah dengan 2 harakat saja, qulubihimu. Ya. Tetapi selepas mim jama' ada huruf hamzah, maka Qalun akan baca dengan 3 wajah. Wajah-wajahnya, yang pertama iskan mim al-jama'. Ini sama macam tadi. Mematikan mim jama'. Alaihim a'anzartahum. Wajah yang pertama. Wajah yang kedua, silah mim al-jama' ma'al qas. Membaca dengan silah mim jama' bersama dengan qas. Sama ya, wajah yang kedua. Seperti mana yang kita bacakan tadi. Selepas mim jama' ada huruf berbaris. Ya. Sama juga dengan yang ini. Selepas mim jama' ada huruf hamzah, dibaca dengan silah 2 harakat. Qulu alaihimu a'anzartahum. Tetapi a'anzartahum ni ada khilaf, ada bacaan yang lain bagi Qalun berbeza dengan riwayat Hafs. Dia ada baca dengan tashil ma'a idkhal. Kita akan bincangkan selepas ni. Okey. Wajah yang ketiga iaitu silah mim jama' ma'at tawassut. Iaitu silah mim jama' bersama dengan mat 4 harakat. Bagaimana boleh jadi mat 4 harakat? Ya. Iaitu huruf waw. Apabila kita silahkan mim jama', akan terhasillah huruf waw di situ. Dan huruf waw ini adalah huruf mat bertemu dengan huruf hamzah. Maka Qalun akan membaca dengan 4 harakat dan 2 harakat. Jadi sebab itulah tadi ada 2 harakat dan ada juga 4 harakat. Kerana apa jadi 4 harakat? Kerana ianya dihukum seperti mad jaiz munfasil. Kita akan bincangkan selepas ni bagaimanakah bacaan mad bagi Imam Qalun. Ya. Baik. Cara bacaannya alaihimu a'anzartahumu am.
Jadi kesimpulannya di sini, ya, terjadinya wajah yang ketiga ini disebabkan, ya, huruf waw yang mat, ya, disebabkan silah tadi bertemu dengan huruf hamzah, maka ianya akan menjadi mat jaiz munfasil. Qalun akan membaca dengan 2 dan 4. Kita akan bincangkan selepas ini. Baik, seterusnya bab mat wal qasd. Bab mat iaitu panjang dan pendek. Yang pertama, quri'a al-maddul munfasil biwajhain. Membaca mad munfasil dengan 2 wajah. Jadi qalun ada 2 wajah. Ya. Kalau ada setengah imam, ya, yang membaca dengan 1 wajah saja. Tetapi qalun dia ada 2 wajah. Yang pertama qasd, 2 harakat. Wa ma unzila. Yang kedua tawassut, 4 harakat. Wa ma unzila. Jadi boleh dibaca sama ada dengan 2 harakat ataupun 4 harakat pada mad munfasil bagi riwayah qalun. Yang kedua, quri'a al-mad muttasil. Ini mad muttasil. Yang tadi mad munfasil. Bitawassut, dengan tawassut qawlan wahidan sahaja. Ya, 1 wajah saja. Mad munfasil tadi ada 2 wajah, qasd dengan tawassut. Tetapi mad al-muttasil, quri'a al-mad al-muttasil bitawassut, dengan 4 harakat saja. Contohnya sawaun. Baik. Seterusnya kita pergi ke bab yang keempat bagi riwayah qalun, iaitu bab al-hamzataini min kalimatin. Bab yang membincangkan 2 hamzah dalam 1 kalimah. Ada beberapa imam yang membaca dengan keadaan yang tertentu. Apabila bertemu 2 hamzah, ya, berlaku dalam 1 kalimah, ya, 2 hamzah berada dalam 1 kalimah, maka akan ada cara-cara bacaan. Ya, seperti mana riwayah Hafs an Asim yang kita baca pada kalimah a'jamiyun, ya, dibaca dengan tashil a'jamiyun. Itu adalah termasuk dalam bab 2 hamzah dalam 1 kalimah. Baik. Idza ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidah. Apabila ijtama'at, berhimpun, al-hamzatani, 2 hamzah, fi kalimatin wahidah, dalam 1 kalimah. Faquri'a, maka membaca qalun bitashilil hamzati tsaniyah, dengan bitashil, meringankan hamzah al-tsaniyah ma'al idkhal. Kita akan bincang selepas ini apakah itu tashil, apakah itu idkhal. Wa kanatil ula minha maftuhah, dengan syarat al-ula minha maftuhah, hamzah yang pertama berbaris atas. Itu syarat dia, ya, daiman. Okey, kita dapat lihat di sini syarat dia, hamzah yang pertama berbaris atas, ya. Hamzah yang kedua ini berbaris atas, itu tidak ada masalah, ya. Tapi syarat utama dia mestilah hamzah yang pertama berbaris atas. Okey. Qalun akan membaca tashil hamzah yang kedua. Ya, kalimah a'anzartahum ada 2 hamzah dalam 1 kalimah. Qalun akan membaca tashil, iaitu meringankan. Seperti kita baca tashil pada kalimah a'jamiyun.
Ya, ada dua hamzah. Hamzah kedua diringankan. Cuma qalun dia ada idkhal. Idkhal ini adalah memasukkan bunyi mat di antara dua hamzah. Ya, mat dua harakat di antara dua hamzah. Jadi selepas hamzah pertama hendaklah dipanjangkan. Ya, hamzah pertama ini hendaklah dipanjangkan dua harakat. Dan ditashilkan hamzah yang kedua. Anzartahum. Itu adalah bunyi tashil. Tashil dia. Antara kesilapan ya ketika mentashilkan hamzah kedua adalah kita membunyikan dengan huruf ha. Hanzartahum. Itu adalah kesilapan. Itu bukannya bunyi tashil. Tashil adalah anzartahum. Baik, itu pada hamzah pertama berbaris atas, hamzah kedua berbaris atas. Yang kedua, hamzah pertama berbaris atas. Itu syarat dia tadi. Ya. Hamzah kedua berbaris bawah. Kita dapat lihat di sini. Ya, qalun akan tashil hamzah yang kedua dan dimasukkan idkhal, iaitu mat dua harakat. Ya. Hendaklah dipanjang hamzah yang pertama. Aiza. Baik. Yang ketiga, hamzah pertama berbaris atas, hamzah kedua berbaris dhammah. Okey, cara bacaannya unabbiukum. Jadi selesailah bab dua hamzah di dalam satu kalimah. Syaratnya mestilah hamzah pertama berbaris atas. Okey, qalun akan membaca dengan idkhal bersama dengan tashil, ataupun tashil ma'a idkhal. Hendaklah dipanjang dua harakat, kemudian ditashilkan anzartahum. Anzartahum. Baik, seterusnya bab al-hamzatain min kalimatain. Bab dua hamzah min kalimatain, dalam dua kalimah. Yang tadi dua hamzah dalam satu kalimah. Yang ini dua hamzah dalam dua kalimah. Baik. Yang pertama, antakunal hamzatul ula akhir kalimah al-ula. Syarat dia, mestilah hamzah yang pertama berada di akhir kalimah yang pertama. Okey. Jadi dua kalimah. Disebabkan dipanggil min kalimatain, ada dua kalimah. Syarat dia, antakuna hamzatul ula akhiril kalimatil ula. Berada di akhir kalimah yang pertama. Hamzah duduk di akhir kalimah yang pertama. Wal hamzatu tsaniyah awal kalimah as-tsaniyah. Dan hamzah yang kedua, ya, ada dua hamzah tadi, berada di awal kalimah yang kedua. Jadi mereka bertemu. Hamzah pertama berada di akhir kalimah, hamzah kedua berada di awal kalimah yang kedua. Mereka bertemu di akhir kalimah dan di awal kalimah. Okey. Maksudnya hamzah ini tidak boleh berada di tengah-tengah kalimah. Yang kedua, tanqasimu ila qismaini. Maka hamzah dalam dua kalimah ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama, al-hamzataini muttafiqatai harakah. Kedua-dua hamzah barisnya sama. Ya. Hamzah pertama baris atas, hamzah kedua baris atas. Hamzah pertama baris bawah, hamzah kedua baris bawah. Hamzah pertama baris dhammah, hamzah yang kedua baris dhammah. Wal hamzataini mukhtalifai harakah. Dan hamzah yang barisnya tak sama. Ya, hamzah pertama baris atas, hamzah kedua baris dhammah. Itu contohnya.
Baik, kita lihat pada hamzatani muttafiqa, harakah hamzah-hamzah yang barisnya dua hamzah yang barisnya sama pada tiga keadaan. Okey. Kita lihat yang pertama, maftuhatani, kedua-dua hamzah berbaris fathah. Sya'a ansyarah. Hamzah pertama baris atas, hamzah kedua baris atas. Jadi qalun ada dua wajah. Ada dua wajah. Dan wajah pertama iaitu isqat hamzatul ula ma'al qasd, iaitu wajah yang aula, lebih utama dibaca. Ya. Cara bacaannya iaitu isqat hamzah yang pertama, menggugurkan hamzah yang pertama bersama dengan qasd, iaitu bacaan dua harakat. Jadi hamzah pertama dibuang, maka tinggal satu hamzah saja. Dan mad di sini dua harakat, ya. Sya'an syarah. Yang kedua, isqat hamzah al-ula ma'at tawassut. Cuma yang beza di sini, ya, membuang hamzah pertama dan tawassut. Tawassut ni maksudnya 4 harakat. Sya'an syarah. Yang kedua, maksuratani, kedua-dua hamzah berbaris kasrah. Hamzah pertama berbaris kasrah, hamzah kedua berbaris kasrah. Berlaku dalam dua perkataan. Ya? Baik, contoh di sini haula'i in kuntum. Ada dua hamzah. Baik. Cara bacaan bagi riwayat qalun, yang pertama, tashil hamzah al-ula, meringankan hamzah yang pertama di antara bunyi hamzah dan ya. Ya. Jadi haula'i hendaklah ditashil. Ma'at tawassut, bersama dengan 4 harakat pada mad yang duduk di akhir, ya, sebelum huruf hamzah tadi, ya, di akhir kalimah yang pertama, hendaklah dibaca dengan tawassut. Wajah ini wajah yang aula, lebih utama, ya, dibaca. Tidak bermaksud wajah yang kedua ini tidak sahih, ya, kedua-duanya sahih, tetapi ada wajah yang lebih utama. Okey. Jadi cara bacaannya, ya, hendaklah dibaca dengan tawassut. Haulai in kuntum. Hendaklah dibaca dengan tashil. Wajah kedua, tashil hamzah al-thaniyah, mentashilkan hamzah yang tashil hamzah al-ula, mentashilkan hamzah yang pertama, bainal hamzah, bunyi tashil tersebut di antara bunyi hamzah, wal ya, cuma bezanya di sini ma'al qasd, iaitu dengan dua harakat mad munfasil. Ya. Haulai in kuntum. Baik. Yang ketiga, madmumatani, dua-dua hamzah berbaris dhammah. Awliya'u ulaik. Maka Imam Qalun akan membaca dengan dua keadaan. Ya, keadaan yang pertama, tashil hamzah al-ula, meringankan hamzah yang pertama, bainal hamzah wal waw, bunyinya di antara bunyi hamzah dan waw. Sebab apa dengan bunyi waw? Sebab hamzah itu berbaris dhammah. Yang tadi sebab apa bunyi ya? Ya, kerana hamzah itu berbaris kasrah. Ma'at tawassut, dengan tawassut, iaitu 4 harakat. Wajah ini juga adalah wajah yang lebih utama, wajah aula. Ya. Boleh nak baca dengan wajah kedua, tidak ada masalah. Cuma yang ni lebih aula. Jadi tashil hamzah yang pertama dengan tawassut, ya, mad muttasil. Baik, cara bacaannya
awliya ulaik. Yang kedua, tashil hamzah al-ula bainal hamzah wal waw. Sama ma'al qas. Cuma bezanya yang wajah yang kedua ini adalah dibaca dengan qas, iaitu 2 harakat. Baik, cara bacaannya awliya ulaik. Baik. Selesai bagi al-hamzatani muttafiqata, 2 hamzah yang sama barisnya dalam 2 kalimah. Seterusnya, kita pergi kepada al-hamzatani mukhtalifata, hamzah yang barisnya tidak sama. Ada 5 keadaan. Ya. Hamzah pertama baris atas, hamzah kedua baris bawah. Hamzah pertama baris atas, hamzah kedua baris dhammah. Hamzah pertama baris bawah, hamzah kedua baris fathah. Hamzah pertama baris dhammah, hamzah kedua baris fathah. Hamzah pertama baris dhammah, hamzah kedua baris kasrah. Cuma di sini tidak ada keadaan hamzah pertama baris kasrah, hamzah yang kedua baris dhammah, tak ada. Baik. Untuk hamzah pertama baris fathah dan hamzah kedua berbaris kasrah, dalam contohnya wajaa ikhwah, qalun akan membaca dengan tashil hamzah as-tsaniyah bainal hamzah wal ya. Ditashilkan hamzah yang kedua, ya. Cara bacaannya wajaa ikhwah. Yang kedua, hamzah pertama berbaris fathah, hamzah kedua berbaris dhammah. Jaa ummah. Qalun akan membaca tashil hamzah tsaniyah bainal hamzah wal waw. Kenapa ditashilkan dengan bunyi waw? Kerana hamzah itu berbaris dhammah. Ya. Wajaa ummah. Keadaan yang ketiga, hamzah pertama berbaris kasrah, hamzah kedua berbaris fathah. Minas sama'i awitina. Qalun akan membaca dengan ibdal hamzah, menggantikan huruf hamzah. Hamzah yang apa? As-tsaniyah, hamzah yang kedua. Qalun akan ibdal hamzah tersebut dengan huruf ya. Ya. Digantikan hamzah yang kedua dengan huruf ya. Jadi tak bunyi tashil, tak bunyi huruf hamzah, tetapi digantikan hamzah jadi huruf ya. Cara bacaannya as-sama'i yawitina, bunyi huruf ya. Baik, keadaan yang keempat, madmumah, hamzah berbaris dhammah, selepasnya ada huruf hamzah berbaris fathah dalam 2 kalimah. Nasha'u asabnahum. Jadi qalun akan mengibdal hamzah as-tsaniyah wawan. Ibdal bermaksud menggantikan al-hamzah as-tsaniyah kepada huruf waw. Wawan. Nasha'u wa sababnahum. Ya. Contohnya nasha'u wa sabnahum. Jadi tak bunyi huruf hamzah dah, dia bunyi huruf waw, ya. Baik, yang kelima madmumah, hamzah pertama berbaris dhammah, hamzah kedua berbaris kasrah. Di sini ada 2 bacaan, ya. Yang pertama, qalun akan membaca dengan tashil hamzah yang kedua di antara bunyi hamzah dan ya. Ya, cara bacaannya yasha'u ila. Yasha'u ila. Okay. Yang kedua, ibdal hamzah as-tsaniyah wawan, menggantikan hamzah as-tsaniyah kepada huruf waw. Yasha'u ila.
Baik. Selesai. Bagi bab dua hamzah dalam dua kalimah. Bab dua hamzah dalam dua kalimah terbahagi kepada dua bahagian. Ya, bahagian pertama, dua hamzah yang barisnya sama. Ya, ada tiga bahagian. Okey. Adapun yang kedua, hamzah kedua-dua hamzah barisnya tidak sama. Ada 5 bahagian. Jadi hendaklah diingat, ya, supaya kita dapat membaca dengan qiraat qalun yang sebenar. Dan kita teruskan dengan bab yang terakhir, iaitu bab ya al-idhafah. Ya. Qalun akan membaca dengan fath, memfathahkan ya al-idhafah. Ya idhafah. Fathah ya al-idhafah idza kanat ba'daha, apabila selepasnya, ya, yang pertama al-hamzah maftuhah. Selepas ya idhafah ini ada huruf hamzah berbaris atas, maka qalun akan memfathahkan huruf ya ini. Jadi asalnya qala inni a'lamu. Qalun tak baca begitu. Qalun akan memfathahkan huruf ya. Jadi cara bacaan bagi qalun, apabila huruf ya idhafah selepasnya ada huruf hamzah, qalun akan membaca dengan fathah. Contohnya qala inni a'lam. Okey. Yang kedua pula al-hamzah maksurah. Selepas ya idhafah ada hamzah berbaris bawah. Jadi qalun akan membaca dengan fathah. Fataqabbal minni ya innaka. Yang ketiga al-hamzah madmumah. Selepas ya idhafah ini ada hamzah madmumah. Qalun akan baca dengan fathah ya juga. Cara bacaannya inni ya uridu. Yang ketiga, ya, selepas ya idhafah ada alif lam litta'rif. Ya, kita lihat di sini, ya. Qalun akan membaca dengan fathah huruf ya juga. Cara bacaannya la yanalu 'ahdiyadh-dhalimin. Jadi alhamdulillah, ya, selesai sudah perkongsian berkenaan dengan terjemah dan manhaj riwayah qalun. Dan yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada saya sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu pada perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.